Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiyyan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun dan sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada surat 349, yang mana kita masih lagi membahaskan tentang tajuk menghapuskan bentuk keluarga Islam. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwab syi'ta aw kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi malam ini kita nak sambung dalam pembahasan implikasi pembebasan kaum wanita. Bagaimana penulis kitab ini ingin berkongsi maklumat khususnya apa yang berlaku di Mesir berlandaskan kepada konspirasi yang ingin dilakukan oleh pihak barat dalam usaha menghapuskan bentuk keluarga Islam tersebut. Bagaimana beliau telah menceritakan kepada kita tentang keadaan wanita-wanita Eropah, dan beliau membuat perbandingan dengan wanita-wanita Islam. Bagaimana Islamlah hakikatnya yang meninggikan martabat seorang wanita tersebut. Sedangkan sebelum kedatangan Islam, wanita di sisi masyarakat Arab jahiliyah tidak memiliki apa-apa tempat. Sehingga kan apabila datangnya Islam melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam mengangkat martabat kewanitaan tersebut. Dan malam ini kita nak sambung seperti mana yang dinyatakan oleh penulis kitab ini kepada kita, bagaimana Islam memuliakan wanita tersebut. Bagaimana Islam memberi satu penghargaan dan penghormatan kepada kaum wanita, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila seseorang perempuan itu salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang engkau ingini. Jadi malam ini kita nak sambung hadis yang telah dinyatakan oleh Rasulullah, berlandaskan kepada apa yang telah ataupun ingin dikongsikan oleh penulis kitab ini kepada kita, bagaimana Islam mengangkat martabat keperempuanan ataupun kewanitaan
yang mana wanita perlu mengetahui dan meyakini bahawasanya mereka dimuliakan oleh Islam apabila mereka mengikuti akan perkara yang telah ditetapkan oleh Islam kepada mereka. Maka dalam hadis yang kita baca pada malam ini, seperti mana yang telah dinyatakan oleh penulis kitab ini, berlandaskan kepada tajuk perbahasan kita, yang mana Rasulullah SAW menegas dan menjelaskan kepada kita, yang kata orang perempuan ni apabila dia sembahyang 5 waktu, dalam arti kata dia menjaga sembahyang dia yang pertama. Dia bukan kalau dia kerja tu, yang dah disebut bohmola sekali, jaga sembahyang 5 waktu dia. Jadi bila kita mengaji hadis ni, kalau kita bahas secara panjang lebar bagaimana Islam menitik beratkan sembahyang tersebut, khususnya kepada orang perempuan. Bukan kata orang lelaki ni tak kena jaga, orang lelaki telah dah. Tapi konteks perempuan tersebut, bagaimana Rasulullah menegaskan supaya orang perempuan kena jaga sembahyang dia. Sebab orang perempuan ni bab sembahyang dia ada excuse dia ataupun MC dia. So bila MC tu dia nak pergi kerja balik tu mau tahu, macam kita kan, MC 2 bulan, lepas tu nak pergi kerja balik, letih. Kiasan dia lebih kurang lagu tu lah. Bila seminggu tak sembahyang ni, lepas tu nak mula pula, adat kata dia balong. Tu adat kata. Sebab apa? Sebab dia tinggal sembahyang. Sebab dia MC, nak sembahyang pun tak boleh. Jadi kebanyakan wanita ataupun orang perempuan ni, dia suka drag ataupun melambat-lambatkan sembahyang selepas mana dia cuti ataupun bersih daripada cuti dia. Sebab itu hadis ni Nabi sebut terang-terang, yang mana orang perempuan apabila dia menjaga sembahyang dia, maksud kata dia memang alert tentang waktu suci dia tu, lah memang dia MC. Tak kira lah berapa hari pun, maksimal 15 hari lah. Kita mengaji kitab fiqah bab munakahat, dia ada lah cerita bab haid, bab nifas ni, ataupun bab qaharah ada cerita. Jadi tok lelaki ni kena reti ya benda ni. Ni pantang lepas nak menikah yang ni, nanti yang tak tahan tu, sampai bini nak check period kering ke tak kering pun tak reti ni. Bini tanya lelaki nak buat macam mana tu, dia kata buat macam biasa. Hak biasa tu buat mana? Mana aku nak tahu kanan. Hang yang kira bukan aku. Dia pula. Jadi nak abang kata benda ni yang orang perempuan kena jaga. Sebab keadaan ataupun kebanyakan orang perempuan, dia terlepas pandang ataupun dia malas nak jaga. Especially yang muda-muda ni lah. Yang umur 30 ke atas macam duk ngaji ni tak galut aku rasa. Jadi nak abang kata hanya jenis belasan tahun, 15, 20, 25, dia kadang-kadang dia balok. Tu yang mak tanya tu sembahyang lagi. Mak sampai kira kalender, takkan sampai 16 hari pun. Pulang 16 lah. Contoh. So nak abang kata sebab tu Nabi sebut orang perempuan ni antara kelebihan yang dia dapat apabila dia mengutamakan agama dia, khususnya dalam hadis yang kita bahas pada malam ni, apabila dia memelihara sembahyang 5 waktu. Jadi itu benda ni dia kena jaga betul. Dia kena reti waktu bila suci, lepas suci tu dia kena sembahyang, lepas tu satu waktu sebelum tu dia kena qada. Itu kaedah dia tu. Lepas tu dia tak boleh nak lengah akan sembahyang ni. Sebab kadang-kadang dia suka melengah. Asal masuk pukul 4, 12 dah. 4.23. Dia pukul 6.45 baru nak sembahyang. Pun ada juga. Alasan macam-macam lah. Anak kecil lagi lah. Telah dah anak kecil ni. Haknya anak besar-besar dah pun kadang-kadang dia jadi slow. Jadi ni benda yang Nabi sebut. Yang mana orang perempuan buah mola sekali jaga sembahyang. So kena jaga benda ni. Sebab Islam suruh. Sebab Nabi pesan suruh jaga. Bila kata pesan suruh jaga ni, mafhum mukhalafah bila kita mengaji, makna dia mereka ni passion tak jaga. Tu benda kita kena erti. Kalau tidak Nabi tak sebut lah.
Boleh faham? Tu kaedah orang mengaji. Sebab apa Nabi pesan? Sebab apa Nabi apa? Sebab kaedah dia selalunya tak berapa nak jaga. Kaedah dia selalunya tak berapa nak mengambil berat. Itunya Islam pesan, itunya Nabi pesan. So yang pertama sekali jaga sembahyang kata Nabi bagi orang perempuan. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Ni pun serupa orang perempuan ni. Itunya lepas-lepas habis bulan Ramadan kan. Pokok nak qada terus puasanya kena qada tu tak lagi. Dia kata sabar Azhar, rumah tu juga pun sebulan. Kalau di mana? Tu yang sedang-sedang masuk Ramadan dah. Yang tu berikutnya kata buat kalut lah. Nak kena bayar fidyah pula sepupak. qada lagi ke atas. Ni yang duk berlaku ni. Sama lah dengan orang lelaki pun. Kalau jenis tak puasa bulan puasa ni, habis tu kaedah puasa ni dia kena qada dulu. Sebab kalau tak qada, dia kena denda yang disebut sebagai fidyah. Yang mana fidyah tu pula dia akan berganda berlandaskan kepada apa yang kita pegang di dalam negeri kita yang tercinta ini. Dia akan berganda dia punya fidyah. Maksud kata fidyah ni sehari secupak berat. Bila langkah tahun dia akan naik 2 cupak, 3 cupak. Ikutlah sampai tahun bila yang dia qada. Tapi tu kaedah orang nak bayar fidyah ni, first kali qada dulu puasa. Habis qada puasa tahun bila? Tahun tu kita start kira fidyah yang kita sepatutnya kena bayar. Nampak? So bab puasa pun serupa. Sebab apa? Sebab mereka cuti juga bulan puasa. Kita orang lagi tak galut. Cuma kita buat cuti. Punya period keluar hidung tu. Dia buat cuti. Jadi ni benda yang Nabi sebut khususnya kepada orang perempuan. Bukan takat puasa, bukan takat sembahyang, bahkan menjaga kehormatannya. Wa hafizat farjaha. Kata menjaga kehormatan ni, dia jaga maruah diri dia sebagai seorang isteri, sebagai seorang perempuan. Pantang lepah yang zaman lah ni. Tengok orang ajak naik motor besar, lompat naik. Motor kecil pun naik, kereta pun naik. Ngeri. Jenis tak ada kehormatan diri ni kan. Lepas tu tangkap lah gambar, buat video lah, upload lah Facebook lah, macam-macam. Tak lah kan pakai. So Islam suruh dia jaga kehormatan dia. Orang perempuan ni kalau tak ada sifat malu, lama dah jual diri dia. Tapi dengan sifat malu itulah sebenarnya mengekang dia daripada melakukan kejahatan tersebut. Tetapi orang Islam ataupun orang perempuan di akhir zaman ini sudah mula luput perasaan malu tersebut. Itu yang dia boleh pakai baju adik dia main pasal malam. Yang syok mak pun tak kata apa. Mak tudung labus, tokil lagi ke atas, pakai hand sock lagi. Dia kata mak, kemai anak pakai baju adik dia. Boleh ngerti? Duduk cerita. Semalam kan ada pasal malam kan. Taklah kat tengok dampang nasi keluar pun. Bukan ada nasi keluar, mana tempat berteropai lah. Jadi nak abang kata dia tak jaga kehormatannya. Tak kira lah sama ada dia tu anak dara, apatah lagi seandainya dia merupakan isteri orang. Jadi itu dalam kaedah, perbahasan hukum yang mana berlakunya perzinaan, khususnya orang perempuan ni, apatah lagi orang lelaki pun sama lah. Nak abang kata orang-orang lelaki dan perempuan yang melakukan perzinaan, maka mengikut kaedah Islam, kedua-duanya perlu direjam sampai mati. Sebab apa? Sebab bagi mereka sebenarnya sudah tidak memiliki maruah diri. Kalau orang perempuan ni dia dikiaskan seumpama tong sampah. Keti tong sampah. Tong sampah ni apa saja boleh masuk lah. Itu makna dia. Tak kira Negro ke, Bangla ke, Nepal ke, laki dia sendiri Melayu ke, yang benar boleh masuk, masuk. Itu yang Islam suruh rejam. Sebab zina ni kita kena ingat, Allah Ta'ala sebut sendiri, Az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Nah, abang kata buah zina ni mai daripada perempuan.
Jadi orang perempuan kena jaga, kena jaga kehormatan diri dia, supaya apa? Dia tidak menjadi punca kepada zina tersebut. Sebab itu Islam suruh tutup aurat. Islam menutup segala pintu-pintu yang boleh membawa kepada perzinaan. Kaedah usul fiqh sebut sadduz zara'i, kita tutup segala pintu yang boleh membawa kepada perzinaan. Itu yang Tuhan sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Bukan kata buat, hampir pun tak boleh mah. Setiap perkara yang boleh menjurus kepada perzinaan kena tutup. Ni bukan tutup, panggil kepok toy mai. Nanti kepok. Hari belia Malaysia orang tahu. Lah duk kalut lah pasal belia ni. Audit negara duk hentam dia lah. Sat kata guna duit apa nama sponsor, sat kata guna duit Kementerian Belia dan Sukan. Lepas tu menteri pun kata lah, audit ni culai sangat buat laporan. Kelebihan semua apa. Yang penting kita tahu. Ni benda yang berlaku ni. Disajikan dengan K-pop. Orang nasi gelugak tahu ke K-pop ni apa? Kan aku nak kena cerita. Sebab tak padan aku ustaz nak cerita. So nak abang kata ni benda-benda yang membawa kepada perzinaan. Kita bukan tutup pintu, kita buka pintu seluas-luasnya. Tak cukup dengan artis Melayu, panggil artis Korea main. K-pop ni geng Korea. Korea kan. Ni benda-benda yang kita kena reti ni. Tapi itu dia sebut dalam ni, Nabi sebut terang-terang wa hafizat farjaha, yang menjaga kehormatan diri dia. Maksud kata faraj dia daripada melakukan perzinaan, sama ada dia anak dara ataupun dia bini orang. Zaman lah ni pun ngeri. Bini keluar pintu, lelaki keluar pintu depan, bini keluar pintu belakang. Tu hak duduk rumah, hak duduk tempat kerja tak tahu lagi macam mana cerita. Hak kena tangkap pun royok rendah dah. Hak dalam makmal lah macam-macam lah Malaysia ni. Nak hurai pun buang masa. Semua pekat ujian surat bak belakang. Ni yang Nabi pesan kat orang perempuan ni. Habis itu kita orang perempuan yang suami kita izin pergi kerja elok. Kalau ada siapa mengorak, aku ingat aku ni bini orang. Dia bila duduk tempat kerja ni dia macam-macam ada lah. Habis tu kaedah bercampur lah. Islam ni tak boleh. Tapi nak buat macam mana? Sistem dia lagu tu. Dia berkata ustaz pun kerja campur. Habis tu kami di zakat tak puan nak ada sangat anak darah. Yang ada semua tua-tua lah. Hak lelaki memang muda-muda. Mungkin nama staf perempuan boleh kira ada berapa orang ya. Hak lain semua staf lelaki. Jadi nak abang kata benda tu semua sebenarnya menjurus kepada perkara yang disebut zina tadi. Jadi dia kena jaga. Sebab apa? Nabi pesan, sebab nak jaga tu payah. Tapi nak jaga tu payah. Kadang-kadang dan selalunya keadaan dia berlaku sebaliknya. Sebab cas negatif dengan cas positif ni ke mana pun dia mesti menyambangnya lah. Lainlah kalau betul-betul dia tu merupakan orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan berada di bawah lindungan Allah Taala. Tu pun dipela on keimanan dia, cara hidup dia. Ni duduk di rumah laki kira marah saja, laki pun perorang kira marah bini saja. Bini pergi tempat kerja, ada pula mamak mana ambil berat. You nampak macam tak apa nak jelek-jelek pula dah. Nampak tak apa nak happy je hari ni. Yang kata mamak tempat kerja pun. Berarti dia kata bukan, tak ada masalah apa. Jangan tipu I tengok muka pun I dah tahu. You gaduh dengan husband you juga. Mula mamak tanya dia tak cerita. Esok gaduh pula dah kami ni dengan lagi. Pergi kerja, mamak duduk tengok lagi. Lama-lama cerita. Dia kata memang laki I ni jenis perongoi. Mula dah. Pucuk bau delima batu anak silap ni tempat tangan. Betul. Ni yang duk berlaku di tempat kerja ni. Sebab apa? Sebab pergaulan tersebut. Jadi ni benda yang Nabi suruh orang perempuan jaga. Jaga semayang,
jaga puasa, jaga kehormatan diri, wa ata'at zaujaha, dan dia kena taat kepada suami dia. Ni pun kalau nak hurai, jenuh hurai. Okey. Sebab itu bila kita mengaji hak suami kepada isteri, hak isteri kepada suami, sehingga kan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, yang mana Nabi kata, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, nescaya aku akan suruh para isteri sujud kepada suami mereka. Nah, abang kata betapa besarnya perkara ataupun betapa besarnya Allah Ta'ala bagi kedudukan kepada seorang suami, tanggungjawab untuk menjaga si isteri tadi. Itu yang Nabi sebut tu, kalau manusia boleh sujud dekat manusia, aku suruh para isteri ni sujud dekat lelaki dia, Pak. Nah, abang kata tanggungjawab tu, hak yang isteri kena tunaikan kepada suami, begitu jugalah hak suami kepada isteri. Ni pantang lepas marah bini kira nak cerai. Wallah, contoh ada ni. Wallah kan senang, SMS lah, WhatsApp lah, Viber lah. Duduk tak duduk marah kat bini hantar. Hang ni patut-patut aku cerai pun baru tahu. Hai, sabar zakut. Petis. Habis tu benda-benda lagu ni dia memerlukan kepada kekuatan keimanan. Tambah-tambah kita muda, tambah-tambah kita baru nak jadi baik ni. Tak kira lah yang bercakap kan, yang mendengar kan, lebih kurang kan kita sebenarnya. Kalau tu guru saya kata hamba ni baru nak cabut bulu ya, dulu bakat beruang belakang. Lah baru nak jadi orang. So bila nak jadi orang ni, dia punya pujian dia tinggi. Tak tinggi apanya, kita duk kira nak mengaji. Dulu tak kalau nak mengaji pun, bini pun duk tension lah, standard lah betul lah. Kalau tidak, dia tiap malam ajak pergi kepo kita pi, dia tiap malam ajak pergi apa nama summit kita langgap pi. Kalau dia tak ajak, kitanya ajak. Lah laki nak berubah. So bila laki nak berubah ni, bini dia jadi culture shock, kejutan budaya. Dia kata selalu bergaji-gaji ni bawa pergi makan kat kedai. Lah beli barang suruh masak lah. So hang ingat senang nak tarbiah bini hang pula. So bila gibap tu yang kira nak bercerai, yang tu yang tak tahu. Padahal hang kena faham, benda yang berlaku ni merupakan ujian Tuhan dekat diri hang sendiri. Nah, abang kata bila hang dah bertaubat ataupun ada kaedah nak kembali kepada Tuhan, nak jadi baik, bukan takat diri hang saja, bini hang tu pun hang kena ajak dia bagi jadi baik juga. So nak bagi bini baik ni kena man-man mah. Masa kata pelan-pelan, kena sabar banyak. Macam kita tarik benang dalam tepung, tepung tak berselera, benang tak putih. Kita memang bagus dah, kaki semayang kat masjid, serban jubah kita tak tinggal, ngaji pun rajin. Tapi bini tak tentu macam kita lagi. Sebab itu nak tahu kita ni bagus tak bagus, pergi tanya bini kita. Tanya bini aku tengok, Ustaz Umar tu bagus tak? Dia kata tengok ke serban kemas lah. Maksud kata aku pun tak bagus ya. Sebab bini kita yang tahu kita bagus tak bagus. Orang tengok ke serban, ke jubah, ke sorang, Allahu Akbar. Ajak perang boleh tak depan rasanya. Tapi bini kata tak boleh lipan pun takut. Sebab bini kita dia kenal kita. Orang bukan kenal kita sangat pun. Ni benda yang kita kena reti ni. Memang bini tu nak taat kat kita, tapi kadang-kadang cara kita tu tak kena. Kita terlalu dictator. I'm sorry to say. Boleh kita nak dictator, tapi tengok kita level apa mah. Dengar elok tu duduk tadi. Lagi hamba misunderstanding ni, geng-geng yang mau nak mengaji, geng-geng nak jadi orang ni. Boleh hang nak dictator kat bini hang, tapi hang tengok hang tu siapa. Kalau hang pun baru nak berubah je, hang kena pelan-pelan ajak dia berubah sama. Sebab bukan senang dia nak berubah daripada lifestyle dia yang biasa. Tapi kita memang Tuhan bagi hidayah dah. Kita memang Tuhan dah buka jalan dah. Memang kita nak kembali kepada Tuhan dah. Kita dah nampak tak lambat dah dunia ni. Bini kita tak dapat lagi bergabung. So kita yang nak kena cerita kat dia, explain step to step.
explain tanpa henti. Kita tak boleh give up. Ni kita give up. Lepas tu nak cerai, nak nikah lagi. Amboi, senang saja solution yang diambil. Padahal nak nikah seorang tu pun pinjam duit bini. I'm sorry to say. Ni tak nak saya kupuk dalam majlis ni, aku cerita ya. Sebab pepatah juga menyatakan, kalau kita mengharapkan isteri kita seperti mana Sayyidatina Fatimah, pastikan kita terlebih dahulu menjadi Sayyidina Ali. Erti? Anak-anak bini bagus, hang tu kena bagus dulu. Ni perongoi tak boleh buang lagi. Contoh, ada sajalah sikap-sikap buruk kita yang kita saja tahu, betul tak? So bila benda tu kita tak boleh buang, agak-agak bini nak respect kat kita. Dia kata pergi mengaji banyak kitab sikit lah. Bini boleh candek lagu tu ya. Bini pun bukanlah koman sangat, kan? Jadi ni benda-benda yang kita kena faham ni. Tapi hadis ni dia fokus dekat orang perempuan. Yang mana orang perempuan ni dia kena taat ke laki dia selagi mana laki dia tak mengajak dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena taat. Kalau laki dia ajak dia buat benda maksiat kepada Tuhan, yang tu tidak ada ketaatan kata Nabi kepada makhluk yang mengajak untuk melakukan kemaksiatan kepada Tuhan. So taat orang perempuan kat laki ni memanglah ada limit. Tapi setakatnya adalah taklah sampai masuk dalam surat bab yang kita tengok tu tak? Laki jual bini, yang tu tak ada pun dalam hidup kita. Yang tu memang kena lari. Duduk tak duduk jual kat Bangla, duduk tak duduk jual kat Nepal. Weh, ngeriu. Kan masuk dalam surat bab kita duduk baca. Orang Malaysia lah gila. Kena laki pula malah kerja. Duduk perak suruh bini yang pergi kerja. Tapi itu orang yang bini kerja, laki kerja, dia kena lagi alert tentang benda ni. Kita kena lagi bertolak ansur dengan isteri kita. Sebab apa? Dia mengambil tanggungjawab kita juga apabila dia keluar bekerja. Dan bini tu pun kena retilah juga bila laki bagi kerja. Boleh faham? Dia pun kena understand. Kalau ikut kaedah dia tak wajib kerja pun perempuan ni. Yang wajib kerja tu kita orang lelaki. Sebab nafkah atas suami, bukan atas isteri. Tapi dah semua pakai nak hidup senang belaka, nak beli rumah banglo, kereta besar. Dia kata kalau seorang tak boleh pergi, syarat you kena kerja juga. Contoh, dia kata okey, saya kerja. Tapi you kena bantulah juga. Bantu apa? Bantulah buat kerja-kerja rumah, kan? Ni sasa balik rumah macam duk ada sepuk segala baju kita. Dia dah lah tempat kerja kena buat kerja dia, balik rumah kena buat kerja rumah lagi. Kita boleh rumah duk nganga tengok TV sak rokok ya. Ni contoh ni. Inilah kes-kes sebenarnya yang berlaku di pejabat-pejabat agama daerah, termasuk daerah kita sendiri. Bila tanya ke pejabat agama daerah, tanya nak kami ikut kawasan kita ni, kalau kes berkeli rumah tangga ya, kes ni yang tak ada kes lain pun. Kes ni je sebenarnya yang berlaku. Habis tu kalau betul-betul hang gentleman nak nikah sampai 4, suruh bini yang mana ada semua berhenti kerja duduk rumah. Yang tu gentleman. Ni bini nombor 1 lawyer, bini nombor 2 doktor, bini nombor 3 pensyarah USM, bini nombor 4 pensyarah politeknik. Mai. Dia macam biasa. Apa sekolah apa nama? Asyik rumah. Contoh. Okey. Tapi bini semua mau tahu. Sebab orang lelaki ni kadang-kadang dia jadi lupa diri. Sebab apa? Sebab bini duk bill out tiap-tiap bulan. Ni I'm sorry to say, really. Duit kereta bini bayar, duit rumah bini bayar, duit gaji dia tak usik langsung lah. Bini kata simpanlah duit you, gaji baru barik sangat. Bini gaji belas-belas ribu sebulan. Profesor pula tu USM contoh, kan? Dia punya grade dia bukan macam kita DG ni, depa K ke V ke aku pun tak ingat dah dengan profesor ni. Gaji sebulan belas-belas ribu, bini kata you simpanlah duit you, dah bayar semua. Tu yang dia duk ranggi you. Sebab ada cerita mah, bukan saja kita cerita. Tu yang dia pun nak menikah 2 lah, nak menikah 3, dia main saja. Orang lelaki dia malah betul.
Seperti sikap orang lelaki ni lagu tu. Habis tu tanya diri kita sendiri, aku ni layak kan tak layak? Duit kereta pun bini duk bayar, pantang lepas nak beli gaduh tak bayar pun. Malu ke orangnya. Kalau betul-betul semua bini duk rumah 4-4, hang kerja. Aku pecah jari ya. Lepas. Kalau orang tua guna buah lagi tak tahan dia. Apa dia? Makan hasil bini tu. Ngeri. Tu buah orang tua tu tolong abang ya. Orang tua punya buah lagi ngeri. Jadi ni benda kita kena faham. Jadi sang isteri ni apa yang Nabi sebut kat sini, dia kena taat dekat lelaki. Bila kata ketaatan kepada lelaki ni selagi mana tak bercanggah dengan syariat, nanti kena taat. Ni lelaki suruh tutup aurat pun tak mau, dia kata ai rimah lah. Dia buat rimah pula dah. Tu yang kata lelaki kena sabar. Memang kita ada kuasa veto dia. Kita memang ada kuasa veto. Tapi nak buat macam mana? Kena sabar kan? Tu yang kata kena didik. Sebab itu orang lelaki yang boleh membentuk seorang perempuan daripada sifat dia yang jahat kepada sifat yang baik, dia merupakan orang lelaki yang baik. Habis itu dalam hadis yang lain kita pernah dengar Nabi sebut apa? Okay? Orang yang baik di kalangan kamu ialah orang yang baik dengan ahlinya, yakni isterinya dan keluarganya. Khairukum man khairu li ahli. Okay? Orang yang baik di kalangan kamu, yakni orang lelaki-lelaki yang baik, dia kata Nabi, orang yang baik dengan ahli keluarga dia, dengan isteri dia, dengan anak pinak dia. Bukan senang nak didik orang perempuan. Nak cerita lebih pun buat apa, hanya ada semua pengalaman lebih daripada aku ni. Tapi daripada segi teori dia lagu tu lah. Nak suruh pakai tudung labuh pun 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun baru boleh. Kalau tidak duk sebai lagu tu ya. Dua yang pakai tudung dah, tak pakai tudung baru nak suruh pakai tudung. Balik fikir rumah. Kerti. Ni benda yang kita kena faham. So orang perempuan khususnya kena faham. Apa yang lagi suruh, selagi mana benda tu tak bercanggah dengan syariat, buat. Setakatlah tak ada lah lelaki yang jenis pepek ni. Dia ada juga lelaki-lelaki yang memang suka tengok bini dia seksi. Ada. Bukan tak ada. Ada. Sabar kata tak ada. Tu yang bini nak pakai tudung dia tak bagi pun ada juga. Lepas tu dia tengah lagu tu nak taat ke tak Ustaz? Ikut kaedah hukum tak payah taat. Sebab benda tu membawa kepada kemaksiatan. Okay? Dia kata kalau tak taat kami berkelahi ya. Lepas tu akan berpisah. So benda-benda lagu ni dia memerlukan kepada kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Banyak benda lah. Okay? Jadi apa pun yang Nabi sebut dekat sini, ata'az zaujaha, maka dia kena taat dekat suami dia. Ini perempuan. Sebab apa? Sebab bila dia sembahyang jaga, puasa jaga, kehormatan jaga, mentaati suami dia jaga, qila laha, katakanlah kepadanya, masuklah ke dalam syurga dari mana-mana pintunya engkau ingini. Nah, abang kata Islam bagi ke penghormatan kepada seorang perempuan yang boleh melaksanakan 4 perkara tadi yang mudah disebut dengan bibir, tetapi sukar untuk dipraktikkan pada hakikatnya. Kalau dia boleh buat, masuklah mana-mana pintu syurganya hang suka. Boleh nanti. Dia rasa nak masuk pintu apa pun dia boleh masuk, kata Nabi. Ini antara kelebihannya Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang perempuan. Itu yang kita pernah dengar. Okay? Nabi sebut kalau tidak salah hadis Nabi juga yang menyatakan para isteri ni akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada para suami. Bini kita esok ni kalau isteri yang solehah, dia akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada sang suami. Ngerti? Kita tak tahu kalau kok mana lagi. Dia kalau masuk syurga, dia masuk syurga awal. Tapi kalau kita masuk syurga, bini dengan anak-anak kita ni ada problem nak kena lempaklah neraka, tak ada kita nak melangkah masuk lagi. Bini nanti panggil, anak nanti panggil, malaikat nanti buat keluar balik. Apa masalah pula dah? Dia kata ni bini hang duk kiuri ni. Itu dia tak pakai tudung, hang tak kata apa. Hang pun seronok tengok dia punya rambut bidal sesun tu. So dia kiuri lah. Pasal apa tak marah kat dia waktu duduk dunia dulu. Anak pun serupa tu juga. Dia akan kiuri pasal apa ayah tak suruh dia semayang, pasal apa ayah tak ajak dia semayang, pasal apa ya. Pergi pasal-pasal.
Habis amalan yang kita buat, nak cover up pokok ni, sekali-sekali depa, sekali-sekali kita lompat masuk neraka balik. Ni yang kata lelaki ya. Itu orang lelaki dia kena faham tanggungjawab dia. Kita orang lelaki especially kena faham tanggungjawab kita. Itu kaedah mendidik, mentarbiyah, memberi nasihat kepada isteri dan anak-anak tidak ada kesudahan dia. Yang anak-anak besar dah tak apa dah cakap besar, besar kena cerita cakap besar pula. Duk wang wei sana, wang wei sini. Pun cakap besar, cakap besar, kecil cakap kecil. Pendek kata, tanggungjawab kita tak selesai selagi mana kita tak berjaya melepasi titik yang siratal mustaqim Tuhan dan melayakkan diri kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. So kena mula nak. Start malam ni kena azam ah. Mula betul diri kita dulu ah. Kalau kita ni ada sifat-sifat perongai, sifat pandai barang, cuba redahkan benda. Dengan kawan sembang elok ya betul tak? Tempat kerja sembang orang perempuan, Allah lembut gigi pada lidah. Kan? Balik main rumah ke, pantang lepas bini buat silap sikit, drekak, marah, jengkit biji mata macam nak keluar. Ya dah, jangan kata tak ada. Okay. So kalau ada sifat tu kita kena reduce. Kita kena faham tanggungjawab kita. Kita kena bersimpati dengan isteri kita yang ada di rumah dan yang sama waktu dengannya. Karena apa? Karena kita merupakan orang yang akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan di hari akhirat nanti. Jadi ini antara kelebihan yang Nabi sebut dalam hadis ni mengenai orang perempuan. Nak abang kata dia bukan banyak tanggungjawab pun. Dia settle benda yang Nabi sebut. Semayang jaga, puasa jaga, jaga kehormatan diri, taat ke lelaki. Payah nak taat ke lelaki? Payahlah ustaz. Oi. Sebab jiwa orang perempuan ni dia lain pada orang lelaki. Mangkuk pinggan ada, nak beli lagi. Lansiak dah elok, nak tukar juga. Itu yang lelaki tension tu. Sebab lelaki dia bukan jenis lembu tu. Itu yang bukan senang nak taat tu. Lelaki kata tak payah beli pun. Dia kata alah, last chance ni, last kopek nak kita beli biar. Dia kata lepas ni tak beli dah. Lepas ni tak beli dah apanya. Lepas 3 bulan beli pula lah. Sebab dia punya insting dia lagu tu. Hati. Habis tu dia payah datang kat lelaki dah. Lelaki tapi buat kopi tak? Salah, baru nak lipat kain ni. Dia ada haka dah sebenarnya. Tapi tu kita orang lelaki jangan ada perasaan marah dalam hati kita. Bila kita marah dekat bini kita, malaikat akan mencatat dosa kepada bini tersebut. Dia kata macam mana tak marah ustaz? Kata saya sepatah tak dengar. Saya cakap sepatah dia balai 10. Dia ada juga masalah lagu tu dia. Dia kata saya cakap sepatah, bini balai 10. So macam mana saya tak marah? Habis Tuhan kena sedap balik diri hang. Tengok balik diri kita ni. Sebab Nabi Tuhan sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan pernah jumpa ayat yang saya baca ni. Apa dia? At-tayyibin lit-tayyibat. Okey. Macam dia. At-tayyibin lit-tayyibat. At-tayyibat lit-tayyibin. Al-khabisin lil-khabisat. Al-khabisat lil-khabisin. Ada ayat tu kan? Yang mana Tuhan sebut sendiri laki-laki baik untuk perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sama juga laki-laki jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, perempuan-perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat. Dan hamba kata, jodoh kita ni hakikat dia Tuhan dah tentu dah waktu duduk dalam perut mak lagi. Kita mengaji dah hadis 40 kan. So apa yang kita dapat hari ni sebenarnya sama level dengan kita. Boleh faham? Bini kita tu sama rank dengan kita. Tu makna dia. So kalau dia menjawab kat kita 10 patah tu, kena sedar diri balik lah kita ni ikut mana dulu. Mungkin kita dengan mak kita, dengan pak kita dulu kita pasal lagu tu. So dapat bini padan lah dengan kita. Baru kita tahu nak ajak orang ni susah rupanya. Ni dia panggil, kalau dalam istilah hukum dia panggil hukum karma dunia lagu tu. You get back what you give. Hang dapat balik apanya hang bagi. Tapi tu kaedah sama juga kita dengan mak kita. Okay? Kita nak anak-anak kita ingat dekat kita. Kita dulu ingat dekat mak pak kita. Kita dulu buat baik dekat mak pak kita. Anak-anak kita esok insya-Allah akan buat baik dekat kita. Ni kita dengan mak kita pun jadi macam orang asing. Kita dengan mak sendiri pun berkira piang.
Kata agak-agak anak-anak kita esok boleh buat baik kat kita. Sorry bro, you get back what you give. Tak percaya, tunggu. Boleh faham? Tak percaya, tunggu. Sebab benda ni janji Nabi. Nabi sebut, birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Hang buat baik dekat mak pak hang, anak-anak hang akan buat baik kan. Tu hadis Nabi tu. So kaedah dia senang. Ada lagi mak pak kita, buatlah ketaatan dekat dia, buatlah kebajikan dekat dia setakat yang kita mampu. Mudah-mudahan lepas ni anak-anak kita juga akan buat perkara yang sama dekat kita. Ni kita buat lebih kurang kat mak kita, kita nak harap anak kita buat lebih kat kita. Sorry bro, you get back what you give. Tak percaya. Ramai dah yang kena. Ni benda yang kita kena faham dalam hidup. Sama lah dalam keadaan suami isteri tadi. Nak abang kata Tuhan bagi dekat kita tu isterinya padangan kita dah. Tapi tu kena sedar diri. Nak marah bini tengok kita dulu. Aku pun teruk sebenarnya. Padahal bini pun teruk. Ini benda yang kadang-kadang orang lelaki payah nak berfikir disebabkan sifat ego yang ada. Islamlah yang memuliakan kaum wanita ketika ia menggugurkan penyaksiannya terhadap jenayah dan menjadikan penyaksiannya separuh dari penyaksian lelaki dalam urusan-urusan lain. Nampak? Dalam kes penyaksian, jadi saksi ni, bagaimana Islam menggugurkan separuh penyaksian orang perempuan. Sebab apa? Ini bertujuan mengelakkannya berkecimpung di lapangan kehakiman dan mahkamah, yang mana di situ bukanlah tempat yang sesuai untuknya. Bahkan tempat mereka yang sesuai ialah di rumah, tempat ia memperolehi kemuliaan dan kehormatan. Tapi itu kalau saksi lelaki seorang, saksi perempuan dia kena ada 2 orang. Kalau saksi lelaki 2 orang, saksi perempuan dia kena ada 4 orang. Itu kaedah penyaksian dalam Islam. Sebab apa? Sebab Islam memang tak nak sibukkan orang perempuan ni dengan dunia luar. Itu makna dia. Boleh faham? Tapi lah mana ada dia. Kita keluar begitu je, bini pun keluar begitu je. Kalau kerja, tak kerja, dia kata macam saya sebut tadi ya, tak cukup lah. Ngaji tinggi tak kerja, rugi, hutang PTPTN siapa nak bayar. Dia macam itu yang kena kerja tu. Okey. So nak abang kata kaedah dia kalau ikut Islam, Islam memang tak meletakkan orang perempuan ni dalam keadaan sosial ni. Sebab tempat dia yang paling mulia adalah di rumah. Yang mana dalam rumah tadi dia memperolehi kemuliaan dan kehormatan. Ini kaedah Islam yang sebenar. Tu yang orang tua-tua sebut tu, mengaji tinggi tak mana pun duk cerak dapat juga. Kita dengar buah tu marah. Sebab apa? Sebab otak kita otak orang putih. Otak kita bukan otak Islam. Orang tua-tua sebut tu otak dia otak Islam. Sebab kehormatan orang perempuan ni duduk di rumah. Tu baru betul. Ni langgak pergi kerja kilang, langgak pergi kerja tak apa-apa. Tak kira lah lapangan kerja apa pun serupa ya sebenarnya. Dia akan bercampur lelaki perempuan ni. Dalam Islam benda tu nak dielakkan. Yang nak kena kalut kerja ni lelaki ya sebenarnya. Orang perempuan tak kalut. Tapi benda ni yang barat orang masuk dalam mana-mana negara umat Islam. Tambah-tambah dia buat pula sektor-sektor perkilangan. Bila tengok minah-minah kilang macam mana. Tahu. Dulu heboh kalau sebut desa murni zaman aku dulu tahun 90-an. Baru tahu. Asrama kilang Sony. Apa tahu tak tahu? Takkan buat tak tahu orang Tasik dulu. Aku duduk sempat Tasik pun tahu. Ngeri zaman tu. Desa murni is the nak abang top 10 kira nombor 1 aku rasa. Kemas tak kemas desa murni tu. Sebab apa? Semua anak darah Sony duduk kat situ. So every night, every evening ada lagi ada balak rumah ambil, lagi keluar kat kereta, macam-macam mesyal lah. Ni benda yang berlaku. Sebab tu tempat orang perempuan paling mulia di rumah dia. Sebab di situ adanya kehormatan dan kemuliaan dirinya. Tapi bila dia keluar ramai duk bergaul dengan laki ni masyarakat ni memang habis.
Out mental. Karena apa? Dia akan berlaku ikhtilat, percampuran antara lelaki dan perempuan tadi yang membawa kepada benda-benda yang tak diingini. Hak yang tak berlaku tu alhamdulillah lah, tak apalah. Tapi yang duk berlaku dalam masyarakat ni kebanyakannya sebab ni ya, sebab percampuran ni. Tu yang duk berlaku, benda-benda yang kita baca dalam surah Al-Baqarah yang sama waktu dengannya. Sanggup ikut segala Negro, sanggup ikut segala Bangla, sanggup ikut segala Nepal. Kan? Sebab apa? Sebab benda ni. Jadi ni benda yang kita kena faham. Islam lah yang memelihara dan menjaga kaum wanita. Ketika mana ia mewajibkan nafkah ke atas suaminya dan memfardukan ke atasnya penat lelah untuk bekerja. Nampak? Islam memuliakan orang perempuan. Orang perempuan tak payah kalau kerja. Yang kalau kerja kita orang lelaki ni. Habis tu anak perempuan ni tak kalut. Hantar pergi mengaji tahfiz si anak perempuan kita. Bagi menghafal Quran semua. Barulah mas kahwin 15,000, 20,000 berbaloi mah. Ni masak nasi pun mantah. I'm sorry to say. Anak lelaki duk kira lepas SPM, lepas SAP nak suruh kerja. Tu kita heran. Pergi kerja dia kata SPM betul. Lah, ingatkan nak suruh return. Sebab anak lelaki nak jadi ketua keluarga. Dia hanya nak kena bela bini dia. Bini tak payah kerja sebenarnya. Ini kemuliaan yang dilakukan oleh Islam. Islam juga memberi kesempatan kepada kaum wanita berehat di rumahnya, menjalankan kerja-kerja yang sesuai dengan tabiatnya. Suruh anak kita belajar masak bagi pandai, menjahit baju bagi kemas. Ni jahit baju pun tak reti, tikam belut pun tak tahu dah Allah ni. Sila-sila duk mengaji dengan aku pun tak tahu tikam belut pun tak tahu lah. Aku pun tahu sebab mak aku pandai menjahit. Tikam belut lah, tikam apa-apa, ikan lah semua dah. Ni sampai nak cek zip pun hantar kedai ni. Ngeri. Tu kira gagah zip dia. Nak cek butang laki keluar pun nak kena hantar kedai. La ilaha illallah. Apa balik cek bini pun dia. Ngeri. Tu tak kira lagi bersiang ayam. Bungkuk ayam tu masak sekali gulai tu. Tak tumbuh tak melata mah, tak sungguh aku tak kata. Ni cerita yang kata anak dara zaman multimedia super koridor. Bukan jonet mah, bungkuk tu. Memetah dah. Tahu tak apa? Lagi makan-makan dia kata ni bukan bungkuk ayam tu ke? Lagi bini kita betul ya? Duk betul lagi hamba gulai sekali ni. Yang kata anak dara lah. Ngeri. Nampak? Padahal orang perempuan ni dia memang kena ada skill, kemahiran memasak, kemahiran menjahit. Habis tu kalau dia ada benda-benda tu semua tak kalut, dia menyenangkan pula si suami. Nak kaya ya dia boleh buat sendiri baju Melayu kat anak dia. Anak ni 10 orang pun tak kalut dengan orang. Lah yang tak berani beranak banyak ni sebab apa? Sebab setiap baju nak kena hantar pergi kedai mah. Laki gaji overhead dia. Aku yang tak boleh beranak banyak 4 orang jadi ikut dia kata banyak tu lebih daripada 3 tu Ustaz. Sebab kaedah Arab jamak 3 tu kira jamak tu. Weh tak boleh pergi. Cuba bini kita pandai menjahit tengok. Tak galut. Baju kita pun dia buat. Jubah-jubah semua dia buat sendiri. Abang-abang anak pattern apa? Oh, tahu. Ni bukan abang lah. Tunjuk lah. Yang ni kemas ni. Yang ni elok ni. Tunjuk aku pun boleh. Okay. Ini benda yang dimuliakan oleh Islam. Tapi benda ni bila kita fikir zaman lah orang kata apa? Ortodok ni. Dia tipu ortodok terus. Nanti ustaz ni memang tak berkembang dia kata. Nak kembali ke zaman batu lah dia buat. Dia pun tu. Dia kata orang perempuan lah bukan lagu tu ustaz. Orang perempuan lah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang tu kita tak tahan tu. Padahal Islam yang meletakkan kaedah tersebut kepada wanita-wanita Islam. Aku alhamdulillah anak perempuan tak ada orang. 4 anak lelaki. Kan? Segi punya teruk tu. Teruk apa? Teruk nak bagi dia jadi seorang lelaki yang sebenar. Kena dia malas mengaji pula esok tak kalut tu. Nak kena suruh mengaji, nak kena bagi tahu tanggungjawab, hang nak bela anak orang. Anak perempuan senang pi. Boleh tak? Anak perempuan tak jalan. Dia bukan nak belah lelaki dia. Tapi anak perempuan lah dia seronok belah lelaki. Itu kita tak tahan.
Tu yang bila dia menikah, dia kata, abang duduk rumah, cek doktor, kalut, abang jaga anak sudah, cek pergi kerja tak apa. Ulat dah. Tak ada. Ni benda yang dah berlaku. Anak perempuan tak kalut. Okay? Bagi dia kemahiran yang sepatutnya ada pada seorang perempuan. And then, bagi menikah apabila sampai masanya. Habis tu cerita ayah saya dulu. Tok Wan saya lah ni cerita api lah. Dah kita masuk relate dengan benda ni. Kok ayah saya, dia suruh bela lembu, dia suruh buat bendang. Tapi anak lelaki dia pegang lembu pun tak bagi, turun bendang pun tak bagi. Dia tak bagi. Tapi bila main tua-tua besar semua baru tanya balik, pasal apa yang dulu ayah tak bagi kami bela-bela pegang lembu, bela apa, masuk bendang apa semua. Dia kata, anak perempuan ni, dia tak tahu dia nak kahwin dengan siapa. So, bila dia tak tahu dia nak kahwin dengan siapa, aku bagi semua skill yang ada. Sebab orang tua-tua dulu nak nikah dengan siapa dia, buat benda tu kira main tu. Kan? Tak pun laki dia bela lembu. So, dia reti semua skill-skill ni. Kalau dia menikah dengan orang buat bendang, dia boleh tolong bini laki dia buat bendang. Tapi tu anak perempuan dia ajak semua macam mana nak menanam, macam mana tak apa-apa. Aku pun tak tahu game menang yang cerita. Kalau lembu ni macam mana nak tarik, nak bagi minum, nak tahu dia sakit, gigi sakit ke kaki sakit, semua tahu be. Yang kata anak perempuan dia. Tapi anak lelaki, hampa tak payah buat kerja ni, hampa pergi cari kerja lain. Sebab kerja ni memang letihnya. Ni kerja yang memang hampa tak boleh buat dah lah ni. Tapi tu zaman kita lah mana ada orang keluar universiti buat benda dah. Tak mau mah. Hampa suruh aku buat benda pun taubat aku tak mau nya. Abang cerita. Tu mindset daripada ketiga tu. So bila pak kita duk cerita, kita pula duk mengaji benda yang kita duk mengaji ni, kita dapat tahu. Hebat tak hebat orang tua-tua zaman dulu? Hebatlah. Sebab otak dia, pemikiran dia menjangkaui zaman dia. Anak-anak dia didik based on apa yang sepatutnya anak dia dapat. Memang anak dia tak mengaji tinggi pun. Tapi anak perempuan dia ada skill yang sepatutnya dia tahu. Sebab bila dia kahwin dengan siapa pun, kalau orang tua-tua dulu buat benda, bela lembu, bela rebau, semua lelaki teratulah kerja kampung, dia boleh tolong lelaki dia. So keluarga bahagia tak bahagia? Bahagia. Sebab bini boleh matching dengan lelaki. Lah, macam dia sebut tadi ya, suruh je hutang pun tak boleh. Tak kira masak bungkung ayam lagi. Nampak? Ni benda-benda yang berlaku. Sebab apa? Kita didik anak kita tak ikut apa yang sepatutnya dia dapat. Alright. Selepas merenung ke semua penjelasan ini, kita suka mengulangi soalan yang sama. Adakah kaum wanita Islam berhajat kepada pembebasan atau kaum wanita barat yang memerlukan kepada pembebasan? So dia kata bila kita dah kaji benda yang dia sebut ni, sebenarnya siapa yang nak bebas ni? Wanita Islam kah yang memerlukan kepada pembebasan tersebut atau orang barat sahaja yang nakkan kebebasan tadi? Maka jawapannya tidak lain dan tidak bukan. Orang barat dah sebenarnya yang nakkan kebebasan tersebut. Sedangkan orang Islam ataupun wanita Islam sudah pun dimuliakan oleh Islam, berlandaskan kepada apa yang sepatutnya mereka miliki mengikut sifat dan keadaan mereka sebagai seorang perempuan. Siapakah yang merampas hak-hak kaum wanita? Siapakah yang mendesak dan mengeluarkan mereka dari rumahnya untuk mencari keperluan hariannya setelah mereka berada dalam suasana yang mulia dan terhormat? Siapa? Barat. Sebab itu dia create kehidupan kita mengikut apa yang ada sekarang. Bidang-bidang yang kita duk tengok lah ni semua di-create oleh barat sebenarnya. Dia yang create segala profession dan yang sama waktu dengannya. Itu kita zaman lah based on sijil. Tak ada sijil tak pakai mah. Orang Melayu punya style macam aku dah sebut dah minggu lepas. Tenggak mengaji ya mesti nak ajamkan gajinya. Itu standard mah. Satunya engkau suruh pergi ambil juga SPM. Sebab apa? Boleh kerja jugalah. Dengan kerajaan ni puji pun. Sebab apa? Ada pencen. Dia buah pencen tu tak tahan. Padahal tak tahu lagi boleh makan pencen ke tak makan pencen. Ramai dah mati tak ada pencen mah. Duit KWSP pun tak ada nak rasa. Tengok dalam akaun memanglah ratus-ratus ribu punya. Ada orang juta-juta punya KWSP. Tak tahu lagi boleh makan ke tak.
Tapi mindset kita memang lagu tu. Ni yang disebut ni. Siapa yang merampas hak-hak orang perempuan ni sebenarnya? Inilah kehidupan kita pada ketika ini. Okay. Nah, abang kata bagaimana Barat mengacuankan kehidupan orang Islam. Itu makna dia. Padahal orang perempuan tak kalut langsung tentang benda-benda tadi, yang mana kehormatan mereka terjaga apabila mereka berada di dalam rumah mereka. Itunya Piramli buat gambar musang berjanggut tu, betul tak? Sebab dia nak bagi beza yang mana satu perempuan, yang mana satu betina. Lah kalau buat macam Piramli ke pasang pakai tak nikah belakang lah kita ni. Dia kata ni apa barang ni, ramai segala, apa nama, ubi mengala segala, bawang kecil, apa nama, kacang hijau. Lah orang pergi habak yang nak makan apa? Nak makan apa sebenarnya ni? Tom yam, jom kita pergi kedai. Oh, musang berjanggut memiliki satu moral of the story yang cukup hebat. Dia bukan takat cerita yang mana perempuan, yang mana betina. Dia cerita terus. Yang kata raja macam mana perangai dia, Datuk nikah kahwin macam mana, Datuk mentara mangku bumi, semua kenal lah. Sepidik macam duk ada hari ni. Tu yang kuda pun kuda lah. Ngeri. Genius Piramli. Nak cari macam dia tak ada dah. Kan? KL Gangster 2 boleh lah. Lu langsi lu mati mah. Ratu lah. Tapi nak dapat Tara Piramli punya idea ilham yang Tuhan bagi kat dia, tak nampak gaya dah kita orang Melayu. Tu baru musang berjanggut. Tak kira 3 Abdul lagi. Semua filem dia ada moral of the story yang mana kita tengok hari ni. Sebiji seperti mana yang berlaku dalam kehidupan kita. Ini benda yang kita kena faham. Ni benda yang kita duk mengaji, hampa relate lah. Habis tu jangan duk nganga seronok tengok Piramli lah. Relate dengan benda yang kita mengaji. Baru kita faham apa yang kita mengaji. Siapakah yang menceroboh rahsia kaum wanita, mendedahkan aurat dan menjadikannya tersebar di kalangan lelaki? Siapa yang mendorongnya ke rumah-rumah pelacuran? Siapakah yang menjadikannya hamba yang boleh dijual dan dibeli? Islamkah atau Eropah? Ni penulis ni suruh kita fikir. Siapa yang melingkupkan wanita ni sebenarnya? Adakah Islam ataupun Eropah? Absolutely jawapan dia Eropah. Takkan yang tu pun tak nak jawab pun. Kau apa takut nak jawab? Eropah lah yang melingkupkan wanita-wanita Islam kita. Dengan lifestyle yang mereka tinggalkan kepada kita. Gaya hidup yang menyebabkan kita rosak seperti mana perempuan-perempuan mereka. Hatunya hantar pergi mengaji bagus punya pandai matematik, kata pergi pelacur. Alasannya apa? Duit lagi banyak pada kerja. Kerja pelacur ni duit lagi banyak daripada nak kerja akademi profession dan tak apa-apa ni. Tu antara dia punya jawapan. Kan tak tahu cerita. Dia tanya dia sebab apa pilih profession jadi pelacur ni. Dia kata duit lagi banyak daripada kerja profession yang lain. Dia faham? Padahal budak genius Malaysia tu. Genius tu. Berarti genius. Genius ni lebih pada pandai. Okay. Budak cerdik lah. Memang firm. Memang cream of the cream lah istilah dia. Nak cerita pun tak arti ni. Nah, abang kata cerdik sampai tak tu lah. Cream of the cream tu kira habis cerita. Tapi bila sampai ke negara barat, habis mengikut apa yang diacuankan barat. Sebenarnya wanita barat hari ini berhajat kepada pembebasan Islam. Sewajarnya wanita Islam mempelopori seruan ke arah pembebasan wanita barat mengikut acuan pembebasan Islam. Habis itu kita tengoklah ni bagaimana masyarakat barat boleh menerima apa yang terkandung di dalam Islam. Sebab apa? Sebab dia fitrah hidup manusia. Kalau orang perempuan yang reti, kalau orang perempuan yang sedar diri, dia takkan mengeksposkan tubuh dia untuk tatapan mana-mana mata lelaki. Tu yang Mat Ali tu. Kenal Mat Ali, juara tinju dunia tu. Apa nama? Apa Clay? Sebelum nama Mat Ali dah. Cassius Clay. Bagaimana dia tarbiyah anak perempuan dia untuk menutup aurat. Satu ketika anak perempuan dia masuk rumah tak pakai tudung wazmah. Dia ada Islam, anak perempuan dia pun Islam. Dia tanya soalan ke anak perempuan dia. Dia kata di mana orang menyimpan duit?
Anak perempuan dia kata, di bank lah. Sebab apa orang simpan duit di bank? Sebab duit berharga. Orang tutup dia, orang tak guna dia. Orang simpan dia di bank. Barang kemai, batu permata, intan berlian, dia tanya anak perempuan dia, simpan kat mana? Simpan dalam peti besi. Anak perempuan ni patang lepas pak tanya, jawab tu budak cerdik macam kita kan. Patang lepas aku tanya, dandan nak jawab. Dia kata benda-benda berharga ni kita simpan di mana? Dia kata kita simpan di tempat yang selamat. Sebab apa? Sebab dia berharga, kata anak dia. Tahu apa dia jawab dekat anak dia? Dia kata, engkau lebih berharga daripada duit, daripada intan permata dan barang-barang berharga yang aku tanya tadi. Tetapi kenapa engkau tidak menutup tubuhmu daripada tatapan mata-mata lelaki yang haram melihat engkau? Boleh faham maksud dia? Dan abang kata anak dia tu lebih berharga daripada duit, emas, intan berlian dan yang sama waktu dengannya. Sepatutnya kalau berharga, tutuplah. Habis tu Islam suruh tutup aurat. Islam suruh jaga kehormatan diri. Sebab orang perempuan ni dia lebih berharga daripada segala perkara tersebut. Macam bini kita. Takkan kita kata bini kita ni dengan kereta kita lebih berharga pada bini kita tak? Habis tu kalau kereta kita accident, bini kita bawa, kita tak marah kat bini kita. Sebab kita tahu kereta boleh ganti mah. Bini boleh ganti lah. Dia kata awak pula tak boleh, nikah lain lah. Itu bengong punya jawapan. I'm sorry to say. Habis tu bini tak nak ganti. Kereta tak galut, insurans boleh cover. Akan marah apa? Sebab benda boleh ganti, boleh repair mah. Jadi orang perempuan ni, Mak Ali sebut dekat anak dia, hang tu lebih berharga daripada segala benda yang berharga. Tapi sebab apa hang tak menutup diri hang, tak menjaga diri hang? Kerana hang seorang yang berharga. Dengar buah tu, anak dia terus menutup aurat di atas apa yang dinyatakan tulis. Ni yang orang Islam, perempuan Islam kita kena faham ni. Ni yang kita kena balik habaq ke anak kita, hak perempuan tu, yang jenis culas nak tutup aurat ni. Habaq kata hang tu lebih berharga daripada segala-galanya. Padahal kita orang Melayu Islam ni kalau ikut kaedah orang tua dulu, anak dara ni memang cukup berharga. Maruah dia cukup dijaga. Okey. Habis tu kita pernah dengar cerita, orang tua dulu kalau nak pergi mindang anak perempuan ataupun anak dara mana dekat anak dia nak boleh jadi menantu dia ni, dia pergi mengendap dulu. Bukan kata pergi mengendap budak perempuan, go. Pergi duduk dulu bawah rumah, dengar jalan atas rumah, tengok sawang lurus tak lurus. Pergi duduk atas sawang, jalan lurus sawang rumah-rumah. Tak jadi. Sebab apa? Gasak. Lah mana nak ada rumah-rumah papan tu semua dia, rumah batu, hang bergegak terang mana pun tak ada siapa nak dengar ni. Orang tuntut dulu sampai terang tua. Tu yang musang sanggup tu. Sanggup bernazar tak cukup segala bulu yang tumbuh di muka. Sebab apa? Nak cari yang mana perempuan ni. Ada semua macam tepung gomok ya. Tidak. Ni benda yang kita kena faham, yang mana benda tu ada di dalam agama kita. Yang peliknya dia kata, badan-badan penyiaran kita yang dihormati lebih suka mendorong wanita Islam menerima cara hidup wanita barat dari mendorong mereka beriltizam dengan nilai-nilai Islam dan pengajarannya. Tu yang kita tengok iklan macam-macam dalam sahabat yang teruk-teruk tu, betul ya? Abang best lah, apalah, tunjuk muka lah, ngeri. Iklan kopi pun orang Cina juga tunjuk, betul ya? Kopi tongkat lah, kopi apalah, macam-macam lah. Semua gambar orang Cina ada tunjuk tangan. Nasyuk bagi tunjuk, kita tak tahu lah. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Demi meraihkan keuntungan, sanggup mengorbankan harga diri. Sedangkan barat sekarang sedang cuba melalui pakar-pakarnya kembali semula ke arah membetulkan kefahaman mereka dan meletakkan kaum wanita di tempatnya yang sebenar, yang sebelum ini dihanyutkan oleh gelombang semasa. Sebab itu dia cerita manusia ni hakikat dia akhirnya dia akan menyesal. Cuba kita tengok di Malaysia ni, selebriti yang berhijrah. Kalau tak kira lah nama apa pun, apa cari sendirilah. Dari melekat kat sejadah lah, macam-macam cerita lah geng-geng ni. Nah, abang kata bagaimana setelah mana dia berhijrah, dia mengetahui hakikat sebenar sebagai seorang perempuan, dia menutup aurat dia menceritakan keadaan di zaman kejahilan dia. Dia menutup aurat dia, dia menceritakan keadaan di zaman kejahilan dia. 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 Dia menceritakan keadaan di zaman ke
Dia tak boleh fikir bagaimana dia expose tubuh badan dia. Orang tengok pun tahu besar mana, antara mana, semua orang tahu belakang. Tapi dia rasa bangga bila orang tengok dia. Padahal ianya merupakan satu perkara yang menghinakan diri dia. Sedangkan Islam memuliakan orang perempuan dengan pensyariatan menutup aurat tersebut. Katanya kita dengar cerita kan. Cerita bagaimana seorang pemuda tu, yang dia termakan buah apple tu. Bila dia makan sebelah, dia baru teringat, siapa punya tuan buah apple ni tak tahu. Makan dah, minta izin tak lagi. So dia menyelusuri sungai yang datangnya buah apple tadi. Sampai kepada satu tempat, adanya pokok apple terjuntai ke sungai, ada rumah dekat situ. So dia pun pergi ketuk pintu, bagi salam. Orang tua keluar seorang. Dia kata, Pakcik kan yang tuan punya apple yang saya makan ni. Pakcik kata, hang makan tak mana? Saya jumpa kat ulu tu. Ulu hilang kat hilang tu. Buah ni jatuh ke sungai. Saya pun ambil dah lapar. Makan sekerat saya teringat. Mesti ada tuan dia. Saya nak minta halal. Pakcik tu tengok budak-budak ni somebody ni. Sebab budak mula lah. Bukan jenis minta halal. Tutuh curi aku punya apple lagi lah. Macam kita ada si keluar ni lah. Moktan kita duduk tepi jalan tu. Tengok-tengok hilang. Datang ada seorang mamat main ketuk pintu rumah kita, Pak Long, saya nak minta halal makan moktan Pak Long ni. Sebab sangkut dekat lori saya sana. Kita pun tengok budak ni biar betul. Sebelum ni tak pernah siapa main minta halal pun. So pakcik tu kata, boleh nak minta halal, tapi hang kena kerja dengan aku dulu lah. Pula dah. Hang kena jaga ladang apple aku ni sebab aku tak larang dah. Dia kata takkan nak kerja tu boleh lah. Tapi perantau tu kata ada syarat lagi. 6 tahun ke 7 tahun baru boleh aku halalkan hang. Kerja. Yang kata budak lelaki yang beriman kepada Allah Ta'ala. Habis cukup syarat 7 tahun. Dia kata, pakcik saya nak minta halal. Saya ada kerja dah 7 tahun ni. Syarat yang pakcik bagi untuk saya halal ataupun mendapat halalnya makan buah pakcik tadi. Pakcik tu kata ada satu syarat lagi. Pula kata itu suruh kerja ya. Aku nak pergi menikah dengan anak aku mau. Ni yang payah cerita tu. Bila ada orang offer ya memang payah cerita. Ustaz pun jadi payah. Dia kata kalau saya pergi ustaz menikah dengan anak saya mau. Ustaz kata nanti saya istikharah dulu pun. Tak nak pasal. Kira jadi. So nak abang kata, dia kata dah itu syarat untuk menghalalkan saya punya buah ni yang saya makan itu ni jadi. Tapi dia kata pula, anak aku ni buta mata dia, pekak telinga dia, bisu mulut dia, tempang kaki tangan dia. Mau? Allah, dia kata takkan sampai terani punya ujian pun. Anak halal tak mau halal. Ni aku cerita cara lawak ya. Memang cerita tu betul. Dia kata tak apa, cacat pun cacat lah. Janji menikah sudah, janji halal. Payah cerita kan, banyak syarat ni, dah puluh tahun punya tunggu ni. Alright, angkat nikah. Dia kata bini hang duduk dalam bilik tu. Dia pun pergi lah ketuk-ketuk pintu bagi salam, buka-buka pintu, masuk-masuk tengok-tengok. Tidak seperti mana yang dinyatakan oleh pak mentua dia tadi. Keluar pula ada, dia kata, Pak, oi, mana ada? Dalam tu bukan bini saya. Lah bini hang lah tu. Dia kata tak, yang dalam tu segak. Biji mata motau. Tak pekak, mulut tak bisu, tangan semua tak tempang macam yang sebut tadi. Bukan bini saya bukan yang tu. Orang tu kata itulah bini hang, itulah anak aku. Mata dia buta, tak pernah melihat segala kemaksiatan. Benda yang kita mengaji ni nak relate dengan wanita Islam ni. Duduk dalam rumah yang kerja dia, tak pernah tengok benda-benda merepek ni. Telinga dia pekak, tak pernah dengar benda-benda yang mendosakan dia. Mulut dia tak pernah bercakap benda-benda merapu sebab tak berkawan dengan siapa pun. Duduk rumah dia ya. Duduk cerok dapur tu ya. Itulah anak aku yang aku nikahkan dengan hang. Sebab hang juga bukan lelaki sebarangan. Sebab tidak ada lelaki yang sanggup datang meminta halal buah apple yang dimakan sebelah olehnya, melainkan hanglah lelaki tersebut. Maka itulah calon yang paling layak untuk hang. Itu yang hasil perkahwinan keluarnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Mau reti sikit no. So nak abang kata ni kaedah dia. Okay. Nak abang kata bila ikut Islam ni, inilah benda yang akan diperolehi oleh orang perempuan khususnya, sama juga dengan kita orang lelaki. Tapi tu nak bini kita elok, kita tu elok dulu. Okay. Nak kita elok, nak bini elok, kita kena ikut apa yang Islam telah tetap dan tentukan kepada kita. Bab yang ke-11, menyekat bantuan kemanusiaan ke dunia Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambunglah minggu yang akan datang. Habis. Ada benda nak sharing? Rasa selu orang kajak orang minum. Tajuk tak apa nak show. Kena relate pun tak apa nak happy. Ada soalan? Kaji, ada soalan? Tak ada? Apa contoh? Okey. Apa itu? Yang dia kita berbeza kita kawan yang ini yang dapat dua ni. Betul. Jadi ini dia kena bagi ganti lagi juga. Apa dah? Yang dapat masuk politik tak dapat itu benda main terang. Ya, soalan dan cerita apa sebenarnya saya tak faham ni. Lah memanglah cuti bersalin 60 hari dah lah. Ya betul Jalan betul lah. Bila Kelantan mula 60 hari, benda baik diikuti oleh pusat pun bagi 60 hari, kira settle lah problem. Okay, so nak abang kata lah ni semua orang perempuan, government servant ataupun government officer, sebut tak boleh sebut pula lah, government officer perempuan bersalin cuti 60 hari. Okey lah, fair lah. Kelantan juga ubah. Okey, fahamlah. Maksud kata nak cerita bila kita ada kuasa, kita boleh ubah pentadbiran ataupun enactment negeri. Contoh macam Kelantan buat sebelum ni, okey, kepada dia punya kaki tangan di negeri, siapa yang bersalin, okey, cuti diberikan 60 hari. Sebelum tu pusat bagi 45 hari. So Kelantan dia tukar menjadi 60 hari. Sama juga dengan kes kalau mati dulu ni tak dapat pencen kalau umur 23 ke bawah. Mudah lah. Lepas tu Kelantan juga ubah untuk staf negeri dia. So nak abang kata bila benda tu berlaku di Kelantan, pusat tengok benda tu merupakan antara perkara kebaikan. Okay, pusat pun tukar juga kaedah. Kaki tangan persekutuan juga ditukar. Okey lah. So nak abang kata sekarang ni conclusion dia, tak kira lah siapa mula pun, yang penting benda tu ada permulaan dia. Kelantan mula dulu. Okey, saya nak suruh apa yang tu. Okey, Kelantan mula dulu. Okey, lepas tu negeri lain buat. Tak pun pusat tukar terus. Sebab apa? Sebab benda tu elok. Bagus ya? Okey, sebab apa? Sebab dia mengikut apa yang sepatutnya berlandaskan kepada apa yang ditetapkan oleh Islam. Okey, so okey ya. Sama juga dulu kerja. Apa nama Sabtu half day. Kelantan kata kerja 5 hari cukup lah seminggu. Kelantan juga mula dulu. Okey, pusat tengok elok, tukar juga. Kita pun kerja 5 hari seminggu. Tak nak masalah. Okey, cuma aku nak tunggu pula pilihan ni kukuk boleh tukar. Cuti hari Jumaat kerja hari Ahad. Itu kita boleh buat tu. Kan? Alah, kita hari Jumaat sepatutnya cuti. Kedah cuti hari Jumaat, Kelantan Terengganu hari Jumaat. Penang ni tak tukar lagi ni. Kalau boleh ada siapa yang boleh bersuara-bersuara biar lah.
Kan? Kita tukar pula kau bagi cuti hari Jumaat pula orang Penang pun. Kemana kita orang Melayu? Orang Islam. Boleh main sembahyang hari Jumaat. Dah lah Jumaat masuk awal lah ni tu ya. Lah masuk awal. Kan? Itu sepatutnya. Sebab apa? Untuk memertabatkan Islam. Okey, mudah-mudahan benda tu boleh buat lah. Dah hal lain kita boleh buat, boleh kerja. Yang tu fikir ambil lah. Dia batal yang tu kecil ya Ustaz. Kecil apanya ke Jumaat tu besar? Duk kecil-kecil. Kan? Tu pun ada pula tengah orang-orang nak tukar pula dah. Daripada cuti hari Jumaat tapi bagi cuti ayat. Alah jam. Kalau tukar yang tu jadi jam lah. Pergi kita orang Islam. Sebab hari kebesaran orang Islam ni hari Jumaat. Okey? Jadi nak abang kata conclusion daripada soalan, ikut Islam memang kita terbaik. Ikut Islam memang kita terhebat. Ikut Islam memang kita bagus. Tu dia punya conclusion lah. No, tapi kena ada kekuasaan politik kan. Syekh kita sebut tadi, standard lah tu memanglah. Kan? Tapi kalau ada kuasa pun tak boleh buat apa, rugi juga mah. Memang. Sebab itu apa-apa pemahaman tu penting. Okey, niat kita untuk berubah tu ada, mudah-mudahan Tuhan tolong kita. Okey, mudah-mudahan Tuhan bantu kita untuk memudahkan urusan agama kita. Wallahu subhanahu wa taala alam. Okey, no? Boleh ya? Ada lagi? Habis kot. Baik. Habis. Ada lagi soalan? Terawat. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa syur alaina min khaza'in rahmatika wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah.